Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah. Apa khabar sahabat semua? Hari ini program dari KPU, Kelab Pengucapan Umum, yang mana program ni buat julung kalinya kita buat, iaitu nama program ni 30 minit bersama siapa? Bersama dengan Dr. Azhar. Jadi kenapa KPU panggil Dr. Azhar ni? Yang pertama sekali sebab Dr. Azhar ni beliau merupakan, kalau sebelum ni beliau merupakan pensyarah dalam bahagian subjek pengucapan umum, betul tak doktor? Jadi cuma yang terkilangnya doktor, untuk SEM saya ni saya tak dapat bersama doktor. Itu yang saya sedih. Tapi tak apalah. Yang penting ada juga bersama tu dari segi subjek yang lain macam penekut, insya-Allah. Jadi hari ni doktor, sebelum tu saya nak memperkenalkan lagi. Doktor merupakan orang yang pakar dalam bidang pengucapan umum. Ini merupakan suatu kita nak tahu yang berkaitan dengan satu topik, doktor. Topik ini belajar online, exam bersemuka, rasional versus emosi. Soalan saya yang pertama, doktor. Boleh tak doktor jelaskan apakah sebenarnya hubungan antara belajar dengan peperiksaan sehingga timbul suatu konflik? Ada nak belajar sahaja tetapi dia tak nak exam, sehingga ada ungkapan peperiksaan ni merupakan satu azab. Orang tak tengok peperiksaan ni merupakan suatu medan keputusan, tetapi orang tengok sebagai peperiksaan ni suatu azab yang terseksa sampai stres dan sebagainya. Jadi silakan doktor, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uqaddimu lakum tahiyatal Islam. Tahiyatal ahlil jannati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittada, amma ba'du. Allah faqina fid din, Allahumma yassir wa la tu'assir wa abtimna bil khairi ya arhamar rahimin. Pertama, selepas syukur pada Allah atas taufik dan hidayah. Kedua, terima kasih banyak-banyak kepada Kelab Pengucapan Umum yang memberikan kepercayaan kepada saya yang tak seberapa ni. Adalah ilmu sikit-sikit boleh kongsikan berdasar kepada, bukan ilmu sebenarnya, lebih kepada pengalaman, apa yang telah kita lalui. Sebagai seorang ustaz, seorang pengajar, boleh berkongsi di dalam pembelajaran dan pengajaran. Dan saya merasa amat bertuah pada kesempatan ini di hujung yang kita akan menghadapi peperiksaan dalam hujung mungkin bulan Mac nanti kan, insya-Allah. Semua-semua pelajar dalam keadaan sihat walafiat. Sebelum tu kita lupa Saudara Hanif yang mempengusikan majlis kita pada hari ini, moderator Pemuda Bicara. Saya ucapkan tahniah dulu kepada beliau yang sudi untuk bersama dengan saya dan seluruh Kelab Pengucapan Umum Kolej Islam, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Sultan Ismail Fitra Kias di Nilampuri. Yang kedua, kita jangan lupa untuk ucap Hanif kepada mungkin sebahagian pada sahabat andai kita ataupun keluarga kita yang dalam keadaan banjir, kita hujan tak berhenti-henti, dan alhamdulillah hari ini agak reda sikit. Mudah-mudahan ada kebaikan di balik segala ujian itu, dan kita doakan utamanya pelajar kita yang dalam keadaan diuji dengan banjir, lain pun slow untuk pengajian peringkat pada sehari dua ni. InsyaAllah kita yakin ada kemudahannya dan ada kelapangannya. Baik, pelajar-pelajar dimuliakan Allah. Bila sebut periksa, saya pun berpengalaman belajar ni daripada darjah 1 lah sampai kepada PhD.
Memang betul perkara yang paling saya tak suka ialah exam ni. Exam lah paling tak suka sekali. Sebab bila exam ingat saja tu tengah duk makan nasi, hilang selera. Kan, waktu kita tidur boleh terkejut. Sebab bila sebut pressure, itulah dikatakan bidalan Arab, as-su'alu azabun. Sesungguhnya soal itu adalah suatu azab. Dan kita kena ingat bahawa firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam suratul Anbiya, kita kembali kepada tujuan dan matlamat kehidupan ini. Sebenarnya hidup ini peperiksaan. Kerana peperiksaan itu ujian. Tidakkah kita biasa dengar ayat kullu nafsin za'iqatul maut? Setiap daripada bernyawa pasti itu akan merasai mati. Maka soalan yang paling kuat sekali, soalan yang paling takut sekali, Munkar Nakir. Osman bin Affan, bila ingat lalu saja perkuburan itu, dia akan mukanya pucat lesi. Kenapa? Inilah awal yang pertama kepada alam akhirat. Iaitulah awal kubur yang penuh dengan soal munkar dan nakir. Idza naja, apabila ia terlepas dari soal ini, maka dia akan aman. Tetapi jika permulaan ini dia penuh dengan kekalutan, penuh dengan azab dan soalan itu tak lepas, maka ke depan lagi itu lebih azab. Jadi rupanya adalah ujian itu untuk menguji kita, apa ni? Walablukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami akan beri pada kamu perkara yang baik, iaitulah kaya, sihat, senang, lapang. Semua itu adalah nikmat, tapi nikmat yang diuji. Dan kalau kita didatangkan dengan bala, sengsara, kepedihan atau kesempitan, kemiskinan, itu pun semuanya juga ujian. Tapi kalau kaya, ujian dalam senang. Miskin dalam ujian kesempitan. Kedua-duanya, kalau kita kaya syukur, kalau kita miskin sabar, itulah orang yang berjaya. Wa ilaina turja'un. Sebab apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk diuji siapakah yang terbaik daripada yang terbaik. Jadi tuan-puan, orang yang kuat, orang yang hebat sebenarnya, dia tak sabar untuk ujian ni. Sebab ujian itu dia nak buktikan di depan guru dia. Dia nak tengok slip dia. That is, kalau kita cakap orang putih sikit lah. Inilah saya ni. Tapi kalau kita takut. Tapi kalau saya sebenarnya, kalau takut tu bagus. Sebab takut itu khauf. Dia ada dua kan. Sebab kita nak ada dua dalam hidup ni. Ilmu kita beramal dengan Allah, kita nak rojak, kita nak khauf. Ini dua amalan kita diterima tak terima, ada dua yang perlu. Iaitu rojak, harap diterima oleh Allah. Khauf itu kerana ketakutan amalan tak diterima. Jadi kalau kita rasa berdebar, takut itu sebenarnya tanda baik. Tapi takut yang bersedia, bukan takut tak bersedia. Jadi yang kita bimbangnya Hanif, takutnya tak rasa apa-apa. Periksa tu nak datang dah dekat ni, dia cool saja, tak rasa apa-apa. Itu namanya bala di depan tu. Jadi puan-puan dan pelajar dimuliakan Allah, mari kita ambil sirah tentang periksa ni. Satu yang akan meninggikan kamu. Periksa itu akan menaikkan nama kamu. Periksa itu adalah masa penting untuk membuktikan keupayaan kamu. Siapa yang tak pernah periksa? Cuma konsep peperiksaan itu, kita bila belajar, kita ada periksa, itu adalah satu sistem. Jadi periksa dengan belajar bukan satu sistem yang terpisah. Tidak makna belajar tanpa periksa. Dalam sistem moden pada ini, periksa dan belajar itu adalah belajar. Belajar tu belajar, periksa tu belajar. Bukan periksa tu periksa, tapi periksa tu maksudnya di dalam konteks, konsep belajar. Jadi belajar itu bukan maksud kita hadir kelas, mendengar penyampaian guru, tetapi kita tidak diuji tentang kepahaman kita. Cuma dalam bentuk konteks formal dan informal. Kalau informal, guru tanya dari kelas, Hanif, boleh ulas tak Hanif? Hanif pun boleh ulas. Itu ujian. Tapi informal. Tapi kalau ujian yang formal, itu adalah ujian yang dalam kelas dan sebagainya. Sebenarnya kita telah mengikuti proses ujian itu. Dan sebelum saya nak tamat, saya nak minta 2 minit, Hanif. Mari kita ingat cerita bagaimana. Kalau kita semua pelajar-pelajar boleh bergembira lah. Dia sebut peperiksaan ni, mari kita bergembira. Sebagai salah satu pembuktian tempat kita menentukan kita benar-benar faham, kita belajar, insya-Allah. Ingat tak cerita bagaimana Imam Bukhari? Imam Bukhari adalah seorang Amirul Mukminin fil hadis. Tidak adalah tingkat yang paling sahih dan paling tinggi dari ilmu hadis ini Imam Bukhari. Amirul Mukminin ini merupakan tingkat paling tinggilah, menghafal lebih daripada 300,000 ke atas.
Jadi dalam kitab menyebut bagaimana dalam kitab Al-Mubarakfuri ya, juga Taqiyuddin menyebut dalam kitab bagaimana sirah mengenai cerita berkaitan dengan Imam Bukhari, dia telah diuji di waktu dia pergi ke Baghdad. Jadi apabila dapat berita bahawa Imam Bukhari akan pergi ke Baghdad, maka mereka nak menguji kemahiran dan juga ilmu tingginya Imam Bukhari. Mereka merancang satu ujian yang di luar dugaan. Kalau ujian ni dah bagi tarikh lain. Ni ujian yang di luar dugaan. Ujian apa? Ujian spot check lah. Spot check ataupun ujian yang tak beritahu. Apa tuan-tuan ujiannya? Iaitu mereka mengumpulkan 100 buah hadis. 100 buah hadis, yang mana 100 buah hadis ni ditukar sanad dan matanya dicampur. Dijadikan rojak. Dia jadikan rojak. Kemudian mereka duduk dalam masjid itu, mereka telah berpakat untuk menanyakan 10 orang tanya. 10 orang tanya dari satu orang satu hadis, pada 10 orang hadis. Mana penanya, yang ni tanya, yang ni Imam Bukhari dengar. 100 hadis ni, 100. Bukan satu hadis, bukan 10 hadis. 100 hadis yang dicampur perawinya, matanya. Dan kita tu dicampur. Kemudian matan tu pula dicampur pula. 10 orang tanya satu hadis. 10 orang tanya, satu orang tanya 10 hadis. 100 hadis. Satu ditanya, wallahu alam, aku tak tahu. Tanya hadis kedua, wallahu alam, aku tak tahu. Tanya hadis ketiga, wallahu alam, aku tidak tahu. 100 hadis, Imam Bukhari jawab, aku tak tahu. Jadi terkejutlah hadirin kerana Bukhari ini seorang yang ulama dan orang yang terkenal dalam kepakaran hadis. Tiba-tiba dia tidak tahu hadis tersebut. Maka hadirin menjadi kaget dan terkasima kerana inilahkah seorang yang dikatakan seorang yang hebat, sedangkan satu hadis dari 100 hadis itu dia tahu. Imam Bukhari selepas manusia terdiam, terkasima, Imam Bukhari berkata, aku tidak tahu kesemua hadis yang kau tanya. Tetapi kalau hadis ini aku tahu. Jadi Imam Bukhari menyusun semula 100 hadis itu matan dan juga perawinya mengikut riwayat yang asal. Itulah kehebatan Imam Bukhari. Dia telah membetulkan satu persatu dari hadis yang ditanyakan dari awal hingga akhir, dari matannya dan perawinya, sanadnya secara tepat, sehingga 100 hadis itu boleh menjadi betul. Inilah ujian. Inilah ujian yang sebenarnya belajar, dan ujian itu seperti isi dan kuku, ruh dan jasad. Dia sebenarnya satu proses daripada pengajian. Jadi jangan kita ingat orang belajar di pondok tak diuji. Sebenarnya diuji nak bentuk informan. Jadi itu saya dapat kongsikan bahawa kita berbahagialah waktu kita belajar. Dia ada waktu exam walaupun derita pun kita bahagia dalam derita. Artinya kita bahagia sepanjang jalan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Doktor. Bahagia dalam derita. Dan apa yang kita dapat simpulkan dari penerangan Doktor tadi, khauf itu boleh, tetapi khauf dengan persiapan. Kalau khauf semata-mata khauf, takutlah tapi tak ada persiapan, maka alamatnya khauf itu menjunam ke bawah. Jadi soalan saya yang kedua Doktor. Manakala masa kita tak banyak dah. 30 minit saja. Soalan saya yang kedua, berdasarkan kepada tajuk yang berada di atas background ni, belakang saya ni. Belajar online, exam bersemuka, rasional versus emosi. Apakah yang dimaksudkan dengan rasional? Apakah yang dimaksudkan dengan emosi? Sebab baru ni saya ada hantar dalam grup. Saya hantar tajuk ni. Semua pakat pilih rasional. Adakah itu yang dimaksudkan oleh Doktor? Silakan Doktor. Terima kasih. Sebenarnya emosi dan rasional itu suatu, orang kata, sebab dan musabab. Sebab dan pada musabab. Emosi ni ialah, kalau kita kata mudahnya, emosi itu perasaan. Perasaan, jiwa, kan? Perasaan dan jiwa. Ya, kalau kita buka dalam kamus pun, emosi itu sebenarnya perasaan Francis yang telah digunakan dalam bahasa kita, yang kita bahasa mudahnya ialah iaitu pergolakan fikiran, perasaan, nafsu, jiwa, dan mental yang meluak-luak. Jadi emosi itu merupakan lebih kepada perasaan, Manakala rasional ini, dia lain. Dia rasional ini ialah kewarasan. Jadi rasional dalam bahasa mudahnya ialah kemampuan untuk kita berfikir dan bertindak berdasarkan kepada alasan-alasan, sebab-sebab, fakta-fakta yang munasabah, kewajaran. Itu rasional. Jadi rasional ialah proses kedua
daripada natijah berfikir. Jadi bagaimana kita nak berfikir secara bijaksana, kita mesti rasional. Jadi orang yang dalam emosi sebenarnya tak boleh berfikir secara rasional. Itu suatu kaedah lah. Sebab tu kalau kita ada masalah, kita kena tanya kawan, aku ada masalah lah, aku keliru lah, nak pergi ke tak nak pergi. Kawan kita akan beri panduan. Dia akan beri panduan balik untuk kita merasionalkan kembali emosi kita yang meluak-luak, yang bergelora kan, yang bergolak. Jadi bila sebut emosi, sebab tu ada dalam satu ilmu yang telah dibangunkan oleh seorang saya lupa di Britain, 19 tahun 90-an, dia lah orang yang pertama membangunkan kecerdasan emosi. Jadi emosi itu perasaan semata-mata. Perasaan, suka, duka, meluak-luak nafsu dan perasaan itu kita katakan emosi. Untuk menguruskan emosi, kita kena ada satu lagi ilmu yang dipanggil kecerdasan emosi. So apakah dia dimaksudkan kecerdasan emosi? Iaitu kemampuan, kemahiran untuk kita memahami perasaan. Kalau perasaan dia begini. So kalau kita nak kawal dia macam mana? Kalau kita, waktu kita marah, waktu kita benci, waktu kita sayang. Supaya sayang tidak terlampau, benci tidak terlampau. Sebab kata ahli asal, jangan kamu benci seseorang, jangan tahu asa antakuna, mudah-mudahan dia jadi saudaramu atau sahabatmu pada nanti. Dan jangan kamu sayang berlebihan, mana tahu nanti dia akan jadi musuh bagi kamu. Maknanya berpada-pada. Jadi dalam perpadaan itulah yang disebut dalam ilmu konteks moden pada hari ini dipanggil kecerdasan emosi. Iaitu kebolehan kita mengenal pasti, mengecam perasaan yang bersifat abstrak itu, kita memahami perasaan orang lain. Perasaan bukan perasaan kita saja, perasaan orang lain yang berhubung dengan sekitar kita. Kalau kita di sini pelajar, guru, sekolah, kias, kawan. Jadi bagaimana kita nak mengurus kita dalam persekitaran? Kita nak berinteraksi, kita nak berhubung dengan masyarakat, dengan orang lain. Maka kita perlukan kecerdasan emosi. Sebab orang ini kadang-kadang dia fikir dia je. Dia tak fikir orang lain. Kalau pelajar dia fikir pelajar saja. Itu tidak cerdas. Kalau guru, cikgu semua betul. Itu tak boleh juga sebab itu tidak cerdas. Cerdas itu maknanya timbang. Boleh berkomunikasi, berhubung di dalam idea, perasaan itu kita boleh selaraskan, harmonikan, maka terjalinlah hubungan yang baik antara kias dan pelajar dengan sama pelajar, persatuan sama persatuan kalau kita dalam konteks di kias. Jadi bila sebut peperiksaan antara emosi dan rasional, inilah persoalan yang sebenarnya persoalan yang konkret. Konkret dalam masalah COVID pada hari ini, kita akan berhadapi masalah data yang meningkat kan, keadaan keperluan peperiksaan dan sebagainya. Walau bagaimanapun saya nak tegaskan di sini bahawa emosi itu kalau ataupun cara mudahnya begini. Kita manusia ni, ini kajian psikologi dan saya sangat bersetuju bahawa membuktikan 80% manusia bertindak di atas emosi. Manusia melakukan perkara ini, bertindak berdasar pada 3 dorongan. Dorongan yang pertama ialah what do I think? Apa saya fikir? Itu rasional. Yang kedua, what do I feel? Apa saya rasa? Itu emosi. Yang ketiga ni masalah, who am I? Siapa saya? Yang itu naluri. Jadi naluri ni duduk di bawah sekali dan dia selalu kalah. Dia selalu tak didengari sebab dia berada pada dasar hati. Bila dia naik sikit, emosi terus menamparnya, menyengkehnya. Itu bahasa Kelantan tu. Itu bahasa baru tu, dialek tu. Dia naik sikit, top, kena sikit. Turun dia balik. Allahu Akbar, azan. Azan waktu tu, naluri berkata masuk waktu solat tu. Tapi emosi, sekejap lagi lah. Nanti kita semayang. Waktu kan luah muasak. Waktu zuhur ni sampai pukul 4.30. Semayang waktu mana pun. Jadi selalu naluri itu dikalahkan. Jadi rasional ni tak tahu apa nak buat keputusan. Sebab apa? Sebab 84% kita bertindak di atas dorongan what do I feel? Apa saya rasa? Bukan what do I think? Apa yang saya fikir? Contoh mudah dengan izin. Contoh mudah lah begini. Berapa ramai orang tahu bahawa kecil manis itu dari gula. Tapi tak ada gula tak sedap. Berapa ramai orang tahu bahawa rokok itu bahaya. Tapi terus merokok. Sebab perasaannya. Bukan akalnya.
Sedangkan akalnya telah memberi maklumat tadi. Jadi berbalik kita kepada persoalan kita, periksa belajar secara online itu, tuan-puan ataupun pelajar dimuliakan, bagi pada saya ialah kita perlu melihat kepada semua konteks dari sudut perkembangan semasa, dengan keadaan, dengan kemampuan yang kita ada. Sebab kemudahan kita pada hari ini, kita kena yakin seperti mana masjid telah dibuka kerana ada SOP. Jadi selagi kita telah mematuhi SOP, jika ia ada jika boleh dikawal melalui SOP yang ketat, seperti mana kita pergi ke masjid. Walaupun dia penyakit berjangkit, tetapi dengan sebab penjarakan yang telah dibuat itu berdasar pada sains, yang hari ini boleh melihat kesan pergerakan virus itu, bagaimana boleh dikurangkan, maka ini terletak kepada unsur asiyasah syar'iyah. Maka asiyasah syar'iyah itu ialah ma yatawassal ma aqrabu ilal maslahah. Suatu urusan pemerintah yang paling dekat dengan maslahah. Maka ini urusan pemerintah. Maka bila pemerintah itu dia kena berijtihad berdasar pada fakta yang ada, dan kita kena bagi sokongan, pandangan, maka dia mengambil pandangan kiri dan kanan, tak boleh ambil pandangan yang sokong saja, pandangan tak sokong tak boleh, dia kena adil, ambil, maka dia membuat satu keputusan. Maka keputusan itu keputusan yang kita kata itulah yang paling rasional. Apabila kita bermesyuarat, maka fatawakal ala Allah. Jadi kita tak tahu perkara yang gaib, tetapi Allah menyuruh kita supaya bermesyuarat. Kerana mesyuarat tadilah tujuannya untuk mengimbangi emosi dan mendapatkan rasional. Wallahualam. Baik, terima kasih Doktor. Saya fikir bahawa jawapan yang Doktor berikan tadi memang padat dan bermakna. Dan saya suka komen daripada sahabat kita di FB Live, daripada Hafiz Norazi. Dia kata, isu COVID sudah tentu membabitkan emosi dan perlu bertindak secara rasional. Betul tu Hafiz. Jadi kita utamakan, kita letak rasional yang pertama dan emosi yang kedua. Barulah hidup kita rasa tenang, insya-Allah. Doktor, sekarang sudah pun 11.38 pagi. Jadi saya pergi kepada soalan terakhir terus. Kita jalan terus ke soalan terakhir, Doktor. Boleh, Doktor? InsyaAllah. Boleh. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi soalan akhir. Dari sudut persiapan dalam menghadapi exam ini, tak kira lah nanti tiba-tiba online ke fizikal ke, boleh tak doktor jelaskan secara ringkas tetapi padat akan perkara tersebut? Maksud saya, bagaimanakah cara untuk kami menghadapi gelanggang tersebut? Silakan Doktor, insya-Allah. Terima kasih. Saya terus merujuk kepada ayat. Kita kan pelajar qiyas. Pelajar qiyas dekat dengan Al-Quran kan. Jadi kita ambil panduan Al-Quran. Dalam ayatul Quran, Allah menyebut watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal kamu, bersiap kamu, kerana sebaik-baik takwa itu adalah bekalan kamu. Sebenarnya ayat ni turun apabila Jama'atul Yaman daripada Yaman ke Mekah ni 600 km. Katanya sebab bernuzul kepada ayat ini adalah penduduk Yaman datang mengerjakan haji tak bawa bekal. Tak bawa bekal. Jadi mereka kata, bila ditanya mana bekal kamu? Kata dia, nahnu mutawakkiluna. Billahi, kami bertawakal kepada Allah. Fa anzalallahu, Allah turunkan ayat ini. Jadi para ulama mufassir, Imam Sya'rawi, kita ambil dekat-dekat lah yang mudah. Imam Wahbah Zuhaili dalam kitab kita buka Qurtubi, mengatakan bahawa persiapan itu merupakan persiapan yang menyeluruh. Dan persiapan itu kata Imam Sya'rawi taghayyar adatun nasi, ataupun berubah, taghayyar adatun nas, berubah berdasar kepada adat manusia makan dan tempat. Jadi saya nak memetik daripada ayat ni supaya kita bergerak persiapan itu daripada bimbingan Allah. Nampak tak? Kerana kita nak dekatkan diri kita pada Allah. Sebab dalam hadis sahih Nabi menyebut, man ja'alal Qur'ana amamahu, siapa yang meletakkan Quran di depan dia, nak buat apa tu tanya Quran, dan ke Quran hadahu ila jannah. Quran itu akan bimbing dengan nur dia, bawa kita kepada syurga. Tapi bila kita letakkan Quran di belakang, itulah yang anif emosi. Kalau rasional tu, Quran tu duduk di depan. Sebab itulah yang munasabah dan wajar. Tapi bila kita tak manja'al Quran, siapa dia letak Quran di belakang, mana dia buat dulu baru tanya Quran. Maka Quran itu akan mencampakkannya ke dalam neraka. Itu bahasa mudah lah.
maka pasti dia akan tercampak di dalam neraka kerana dia gagal bertindak secara rasional mengikut apa yang ditentukan oleh Allah. Jadi apa yang nak sebutkan di sini, pelajar, dimuliakan Allah. Kita dah tahu suasana COVID. Maka peperiksaan belajar mungkin boleh berlaku dalam dua keadaan. Sama ada online atau offline. Maka demikian juga periksa boleh berlaku dalam offline dengan online. Jika berlaku pada kedua-dua keadaan ini, pelajar patutnya bersiap siaga seperti mana Hanif, kita berada di musim tengkujuh. Kita dah tahu dah musim tengkujuh, maka takkanlah kita tak siapkan perahu rakit. Kerana kita tahu pasti akan tenggelam. Pasti akan banjir. Jadi bila yang gegan, itu bahasa baru tu dialek tambah. Ini catat. Yang jadi gegan tu ialah, ini pengucapan awam kan, dia masyhurkan perkataan dialek-dialek ni. Jadi yang bising tu, gegan tu maknanya bising. Yang bising tu sebenarnya orang yang tak bersiap. Orang yang tak bersiap. Bila datang banjir, dia pun bisa, kenapa ni banjir ni? Jadi dia salahkan banjir, sedangkan dia tak bersiap dengan perahu, pelapon, milo, sardin yang sepatutnya dia boleh bersiap dalam masa tempoh itu untuk dia bersiap dalam banjir. Maka nasihat saya, kita serahkan urusan ini kepada orang yang ahlinya. Kerana setiap daripada bidang itu ada ahlinya. Maka kita serahkan padanya dengan terus kebijaksanaannya. Tetapi pelajar berada dalam situasi yang sentiasa bersedia. Jika periksa dalam offline pun atau bersemuka pun dia bersedia. Kalau periksa dalam online pun dia sentiasa bersedia. Dan bagi saya sebagai kesimpulan Hanif, itulah sebenarnya peperiksaan. Jadi apa yang peperiksaan sebenarnya? Bukan peperiksaan ini kertas. Peperiksaan ini adalah kecerdasan jiwa, kematangan minda, kerasional kita. Jadi pelajar bukan nak melahirkan CJ A+, 4 point ataupun 4 flag. Itu akademik. Tapi kita nak lahirkan pelajar yang jiwa matang. Kita nak pelajar yang jiwa minda bijaksana. Itu yang kita nak lahirkan. Jadi kalau kias tak berjaya melahirkan itu, secara amnya pendidikan kita gagal. Sebab kita melahirkan pelajar buku. Kita belajar melahirkan pelajar buku. Bukan pelajar yang menguasai kehidupan. Dan Dr. Hamka selalu menyebut bahawa aku selalu melihat orang yang berjaya dalam hidup itu ialah orang yang banyak pengalaman. Bukan orang yang pandai di sekolah. Itu dalam buku falsafah yang ditulis oleh Buya Hamka. Aku melihat bahawa orang yang banyak pengalaman itu lebih berjaya daripada orang yang bijak buku. Jadi tuan pelajar-pelajar dimati Allah, peperiksaan apa sebenarnya? Kamu diuji secara formal dan informal. Kamu sentiasa bersedia dalam semua keadaan. Nah, kalau kamu pasukan yang hebat bila bertemu dengan Brazil, kamu bersedia bertemu dengan Brazil. Atau bertemu dengan pasukan Laos, itu pun kalah. Itu pasal kita tak bersedia. Jadi apapun itu saya simpulkan bahawa apakah persiapan kita? Persiapan itu luaran dan dalaman. Dalam ayat Al-Quran itu menyebut bahawa tak cukup dengan tawakal. Tapi persiapan fizikal, persiapan minda, persiapan jiwa. Dan kita tahu saat COVID apa pun boleh berlaku. Jadi pelajar kias, seorang pelajar yang hebat, pelajar yang unggul, seperti mana falsafah kita, sentiasa bersedia. Wallahualam. Sentiasa bersedia, insya-Allah. Mudah-mudahan pencerahan tadi kita dapat menghayati dengan sebaiknya. Kerana bersedia ni, kita boleh kaitkan dengan azam. Kita perlu bersikap adiktif. Sama ada online ke apa ke, yang penting kita perlu sediakan payung sebelum hujan. Betul tak, Doktor? Bahkan dalam konteks pengucapan umum itu sendiri, kita memerlukan persediaan bagi mengelakkan khauf itu sendiri. Saya, moderator anda, Wanan, saya ucapkan jutaan terima kasih kepada Dr. Azhar di atas kesudian beliau untuk berkongsi segala ilmu yang dicurahkan. Dan Doktor, tepat Doktor jamnya. Tepat Doktor. Jadi saya ucapkan jutaan terima kasih kepada penonton kita dari online dan Alhamdulillah ramai yang menonton Doktor, 100 lebih. Ya, terima kasih. Bila kita mengasihi pengucapan awam, antara pantang larang yang saudara kita di, kawan-kawan kita, sahabat kita di online,
Patang larang paling besar kesalahan di dalam pengucapan awam ia apa ni? Menyalahkan masa. Menyalahkan masa. Ya, Tak guna masa dengan bijaksana. Dah tahu dah 30 minit, boleh berkata lagi, saya minta maaf kerana masa tak cukup. Sedangkan masa telah diberikan. betul So, Dr. saya patuh Jadi, pada peraturan tu. jadi patuh kepada masa merupakan prinsip seorang pengucap yang hebat, insya-Allah. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. والعصر إن الإنسان لفي خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب